Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah atas keizinan dan kurnianya kita dapat berkumpul hari ini dalam sesi yang kita panggil Doha Energy Meeting lah kan. Dan tibalah giliran saya secara tiba-tiba untuk membuat perkongsian kan. Dan seperti yang kita tahu, kita dalam sharing meeting, Doha meeting kita ni, kita buat perkongsian berkenaan buku lah, dan waktu ni kita buat kita buat perkongsian dari buku The Art of Closing the Sale. Mana buku ni ialah tulisan seorang jurujual yang sangat terkenal di dunia lah, iaitu saudara Brian Tracy lah. Okay, sebelum tu disclaimer lah, dalam bicara mengenai bab sale, terutama dalam bidang takaful lah. Sebenarnya saya bukan orang yang berkelayakan lah. Bidang takaful saya kurang mahir, dan saya juga masih belajar macam tuan-puan, masih belajar dan belajar untuk meningkatkan kemahiran lah, kan. Tapi bila kita sebut perkongsian, terutama kita ambil dalam buku yang ditulis oleh saudara Brian Tracy ni, maka poin-poin yang saya bacakan ialah sudah tentu bukan dari saya. Sudah tentu poin ini dari tulisan penulis lah. Okey, perkongsian saya semalam saya PM Tuan Ajian, so dimaklumkan pada saya perkongsian saya bermula muka surat 39 hingga 42 lah. Dan saya sempatlah study sikit semalam. Agak busy, saya study sikit semalam, dan muka surat 39 kata kat sini, subtopik dia ialah kaedah 100 panggilan. Okey, saya akan bacakan dan saya akan ulaskan sikit-sikit lah. Cerita boleh Okey. Dia kata kat sini, ini adalah pada dia cara yang berkesan untuk mengamalkan kesemua idea-idea yang diterangkan tadi. Maksudnya diterangkan tadi yang speaker ataupun tukang share sebelum saya lah, hari-hari sebelum ni. Ini adalah kaedah yang dia kata yang berkesan. Okey, kaedah ini dipanggil kaedah 100 panggilan. Dan dia kata dia guna kaedah ini setiap kali bertugas di tempat baru. Kan? Dalam kaedah ni dia kata dia akan tetapkan matlamat untuk bertemu 100 pelanggan baru secepat mungkin. Dia kata dia bangun awal pagi, bersedia dan seterusnya dia akan bertemu pelanggan. Seorang demi seorang, dan dia akan pastikan dia akan berjumpa 100 pelanggan waktu tu. Mungkin saya imajinasikan pada ni mungkin dia berada di tempat-tempat yang khayal ramai kan, dia berjumpa, dia bagi clients ke, dia bagi macam itulah, kaedah macam itulah saya bayangkanlah. Dan dia kata kat sini jangan risau. Jangan risau kalau tak dapat buat sale. Maksudnya lagi kita approach orang tu tak nak beli, dia kata jangan risau. Kita bayangkan orang yang jual pen. Kadang-kadang orang jual pen, kita tengah duduk makan kan, jual pen. Okey bang, nak beli pen ni. Itu kita imajinasi macam tu yang dikatakan dalam buku ni kan. Jual pen, siapa nak beli pen kan? Kita reject. Saya sepanjang saya jumpa orang jual pen kalau kat meja-meja ni, saya pernah beli sekali je kot. Tengok macam best kita beli. So dia kata kita tu jangan fokuskan untuk membuat jualan, tetapi pastikan matlamat 100 pelanggan itu tercapai. Dia kata ketepikan dulu buat sale. 100 pelanggan itu 100 prospek. Cuma prospek lah. Cuma dalam ni tulis pelanggan lah. Okey, kita ubah pada dalam ni tulis pelanggan tuan. Mungkin di terjemahannya tu ni kot. Terjemahan. Okey, 100 prospek. Betul lah tu, 100 prospek. 100 orang yang kita jumpa tu. Saya tak sure. Nanti saya baca balik. Apa dia masukkan 100 pelanggan ataupun 100 prospek. Kalau tuan baca tu dia rujuk pada 100 pelanggan ke 100 prospek? Pelanggan dia tulis. Yang tu faham konteks dia memang pelanggan ke ataupun prospek? Saya faham konteksnya prospek lah. Okey. Sebab dia kata kat sini dia belum buat jualan. Tetapi asalkan 100 orang pelanggan. Macam tu. So maksudnya mungkin bakal pelanggan kot. Bakal pelanggan lah sebenarnya ni, prospek ni. Okey.
Sebab tu dia cakap sekali, ketepikan matlamat untuk buat jualan. Maksudnya memang 100 orang tu 100 prospek baru lah, satu prospek baru, satu orang yang kita tidak dikenali lah. Kan. Dia kata tumpukan perhatian untuk, saya tukar 100 pelanggan pada prospek, 100 prospek untuk menerangkan tentang produk kita atau perkhidmatan yang kita berikan kepada mereka. Dia kata kat situ. Kat sini dia bagian dua matlamat penting. Dua matlamat penting untuk dicapai. Pertama, apabila kita bertemu 100 prospek dan mendengar soalan serta bantahan mereka, kita sebenarnya akan belajar lagi, akan kaji lagi tentang perkhidmatan kita pada 100 pertemuan tu. Contoh kita jumpa prospek pertama, kita terangkan. Kadang-kadang soalan dia lain daripada prospek yang sebelum tu. So kat situ kita akan belajar. Kita akan macam, okey, apa soalan ni? Mungkin dia tanya, okey tuan, apa maksud waiver? Kan, kita mungkin sebelum tu tak terangkan pun pada prospek yang sebelum tu. So mungkin kalau contoh kita tak tahu, kita tanya siapa-siapa. Okay, Tuan Zarif, apa maksud waiver? So kita belajar, semua belajar. Dia kata kat situ, poin pertama, walaupun kena reject, walaupun tak ada buat jualan, tapi sekurang-kurangnya kita lebih baik. Itu satu. Lepas tu, yang kedua, dia kata walaupun semasa pertemuan 100 tu kita tidak berjaya membuat jualan, tapi dia kata kat sini kita akan terperanjat apabila dengan mudah pelanggan akan buat pesanan. Maksudnya akan datang. Dia percaya pada akan datang. Ramai pelanggan yang kita temui, semakin ramai pelanggan yang kita temui, keyakinan diri dan kekuatan diri kita juga turut akan meningkat. So maksudnya mula-mula mungkin pertama tu malu. Hari pertama kita bekerja sebagai salesman, contoh malu. Nak jumpa pun malu, nak approach pun malu. Tapi semakin lama kita rasa macam semakin kebal. So tak heran pun. Itulah. Dan dia kata hasilnya dari hari ke hari kalau kita menjiwai bab ni, dia kata kita pula semakin sukakan dan seronok dengan kaedah ni. Terus semakin suka kepada pelanggan dan pelanggan pun akan suka dengan kita sebab mungkin kita dah lebih tahu cara untuk handle objection tu kan. Okey, dan dia tu lagi dalam tempoh 2 tahun berikutnya, dia kata, dia masih lagi mendapat pesanan daripada dari pelanggan yang sebelum-sebelum tu, 100 pelanggan tadi tu, dia kata. Maksudnya kat sini, walaupun dia jumpa 100 pelanggan baru, dia akan melakukan follow up. Macam itulah. So maksudnya dia tidak tinggalkan pelanggan tu macam tu je. Dia jumpa contoh, okey tuan, mungkin dari pengalaman sini-sini kita, mereka situasi ni macam buat survey lah. Contoh, tuan ada takaful. Saya nak buat survey lah tentang kewangan contoh. Tak tentu langsung buat takaful. So dari situ akan ada database. Kita akan dapat database, nombor telefon. Dan kita catat siapa orang kita jumpa. So akan datang boleh follow up balik. Itulah. Okey. Dan seterusnya, subtopik kita kata di sini, pecahkan kebuntuan. Okey. Kaedah 100 panggilan ni juga dapat digunakan bagi memecahkan kebuntuan selepas lama tidak dapat membuat pesanan. Okey. Dan dia kata kaedah ni 100 panggilan ni boleh digunakan pada bila-bila masa yang kita mahu. Okey. Dan dia kata teknik ini dapat digunakan dalam masa yang singkat. Untuk meningkatkan prestasi itu dalam masa yang singkat. Okey. Dan dia kata kat sini bawah ni, apabila digabungkan kaedah 100 panggilan dengan teknik-teknik psikologi yang lain yang dibincangkan setakat ini, dia kata bakal salesman, bakal jurujual akan menjadi seorang yang lebih cemerlang. Sebab dia kata kat sini dia usaha lebih sungguh-sungguh, dia akan rasa mahir dengan diri sendiri yang mana selama ni dia
tak buat pun, tapi dia buat 100, dia akan rasa lebih mahir lah. Dan ada kata-kata bawah ni daripada Albert Hubbard. Tiada kegagalan melainkan selepas kita berhenti mencuba. Tiada kekalahan melainkan yang hanya datang dari dalam diri kita. Tiada halangan yang tidak dapat diatasi melainkan apabila kita tidak mempunyai cita-cita yang membara. Okey. Oh, dah. Muka surat terakhir. Surat terakhir, maksudnya untuk bab tadi tu dah sampai ke situlah. Satu dan dia kata kat sini ada 7 poin. Ada 7 poin yang diberikan. Saudara Brian Tracy diberikan. Dia kata atas tu bertindak segera. Macam Eja Ali, bertindak segera. Okey. Pertama, mulai hari ini, mari kita berazam menjadi jurujual profesional yang gigih berusaha, keluar awal dan pulang awal. Maksudnya, kita azam hari ini, kita mulakan aktiviti kita, aktiviti sale kita ni, jumpa cari prospek baru seawal mungkin. So saya nak relate sikit mungkin dalam situasi new norm sekarang. Kalau kita tak pernah gunakan media masa yang media sosial yang ada sekarang ni, cepat mungkinlah kita buat sebelum orang lain mendahulu kita. Satu. Kedua, mulai hari ini temui 100 pelanggan baru secepat yang mungkin. Bulan hadapan buat jadual bagi bertemu lebih ramai pelanggan daripada yang ditemui oleh jurujual lain. Maksudnya cepat-cepat kita cuba cari 100 orang pelanggan baru, new prospect sebelum prospek itu ditemui oleh ejen lain. Nombor 3, bertanggungjawab sepenuhnya pada kerjaya dan kehidupan kita. Jangan beri alasan serta anggap diri kita sebagai presiden syarikat kita. Maksudnya kita kena betul-betul berusaha dan jangan beri alasan dan kita kena yakinlah sebenarnya kita adalah owner pada perniagaan yang kita buat. Walaupun kita ejen, kita rasa kita masih bawah lagi, tapi kita kena buat mindset. Sebenarnya kita cuba mindset sebagai seorang leader lah. Okey. Buku dan program audio sebagai bahan perpustakaan peribadi bagi membangunkan diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya di sini pada saya janganlah kita berasa kita tahu. Dan setiap hari sebaiknya kita belajar dan belajarlah. Buku ni kalau kita rasa macam tak boleh nak beli, dekat Facebook banyak perkongsian dan program audio ni dekat YouTube pun banyak orang share tentang apa perkara terutamanya dalam bidang perniagaan lah kan. Dan nombor 4, produk yang sesuai dengan kecenderungan kita. Tanya diri, adakah saya seronok apabila menjual produk ni setiap hari? Tanya balik. Kalau kita buat tu tak berhasil, mungkin jiwa kita tak ada kat situ. Cuba pula buat benda lain, bagi peluang untuk diri kita cuba benda lain. Okey. Keenam, rancang dan bertindak bagi mendapatkan kesan jangka panjang yang positif pada kerjaya kita sebagai jurujual. Ingat, kita menjual kepada pelanggan yang sama dalam tempoh 20 tahun lagi. Maksudnya jangan ada rasa down terlalu lama lah kat sini. So kita ingat sebenarnya hari ini kita dapat pelanggan baru, belum tentu kita close sale lah. Saya boleh katakan ya, pada perniagaan saya yang lama, kadang kita dah promote benda tu lama, tapi tiba-tiba 2-3 tahun lepas tu, betul memang 2-3 tahun lepas tu orang tu tanya, kau ada buat ni, encik ada buat ni sikit-sikit. So, maksud jangan mengalah kan? Kalau orang tu tak beli hari ni, mungkin akan datang dia akan beli. Okey, dan yang ketujuh, bina ketahanan diri dan jangan menyerah kalah sehingga kita mencapai kejayaan cemerlang dalam kerjaya jualan. So maksudnya apa yang berlaku sebenarnya untuk menjadikan diri kita lebih kuat. So jangan mengalah dengan dunia salesman dalam bidang sales ni sebab dia memang
dia memang mudahlah untuk kita down dan mudah untuk menerima rejection lah. Sekian saja sebenarnya saya punya perkongsian. Memang 39 sampai 42 lah. Satu, dua, tiga, empat keping sampai 4 buku surat saja hari ini. Jadi kalau ada tambahan-tambahan lain ataupun perkongsian tambahan lain daripada sahabat-sahabat Infak yang lain, bolehlah ambil masa untuk berikan perkongsian lah. Silakan. Jom kita bagi support pada Tuan Ashraf atas sharing beliau dan comeback beliau. 1, 2, 3. Love you. Love you, support you, trust you, support you. Support you. Okay, thank you. Love, support you. Okay, thank you. Okay, good sharing. Alright. Bagus juga teknik yang Prentice ajar ni kan. Mana kata kita test ke atas 100 prospek yang pertama kita. 100 prospek kita jumpa, mana kata kalau ke dalam konteks kita sebagai konsultan takaful ni, yang saya nampak ialah 100 open case. 100 orang yang kita jumpa face to face atau 100 orang yang kita dah discuss tentang modul kewangan dan kita dah bagi quotation pada dia. Kita tengok daripada 100 orang, berapa orang yang close. Jadi daripada situ kita boleh tahu kita punya kekuatan kita panggil ratio closing. Ini daripada open case tu berapa yang close. Ataupun 100 prospek yang kita approach 100 prospek, contoh kita ada 100 prospek. Sebab tu kalau dalam takaful kita ada prospek 100 kan. So asalnya prinsip yang sama lah. 100 prospek ni kita cuba hubungi, kita cuba call, kita cuba approach. Berapa orang yang berjaya approach? Berapa orang yang berjaya kita contact, yang berjaya kita hubungi? Maka kata yang respon. Kemudian daripada 100 tadi, yang respon tadi, katalah daripada 100, yang respon mungkin 70 contohnya. 70 prospek yang respon tu berapa yang kita berjaya jumpa? Mungkin daripada 70 yang berjaya respon, daripada 100 mungkin yang berjaya respon ialah 70. Daripada 70 yang berjaya kita jumpa ataupun berjaya kita open case ialah 30. Kan? Contohnya daripada 30 close 10 orang contohnya. So dari situ kita boleh tahu. Kita boleh tahu kita punya ratio kita berapa lah. Jadi kita tahu kalau ada 100 prospek yang kita hubungi, kita boleh close 10 orang. Mana kata kalau kita dapat 20 prospek, 20 klien, 20 polisi, bermakna kita kena approach, kita pernah ada prospek at least 200 orang. Itu contoh. Wallahualam, itu saja penambahan saya. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Tuan Ashraf. Okey, terima kasih Tuan Afian atas tambahan poin-poin tambahan. Okey, baik. Ada lagi sesiapa? Di 9 minit kita nak pukul 9. Ada lagi sesiapa yang sudi berkongsi tips-tips jualan. Untuk nak share tips bagaimana pertama kali buat jualan dalam bisnes kan. Boleh lah share apa-apa. Ada? Tak ada? Tak ada. Nampaknya semua bersemangat untuk menjumpa mencari pelanggan baru So macam mana boleh Ada siapa nak share ni aktiviti ke? Silakan. Siapa nak share aktiviti semalam? Siapa ada close semalam? Sila. Saya nak share aktiviti. Ada 2 payment. Satu dengan klien existing klien. Dia saja review dan kita bagi hadiah buku kita punya mind book kan. Dan yang keduanya appointment dengan open case dengan prospek website. So dia PM and then buat discussion dengan dia lah. Itu by online je daripada Perak. So itu 2 aktiviti semalam lah. Satu open case, satu lagi appointment.
Thank you. So ada apa-apa update daripada aktiviti tu? Hello? Hello? Aku tak dengar suara. Okey, terima kasih Tuan Akif. Saya serahkan kepada Tuan Ashraf. Silakan teruskan Tuan Ashraf. Okey. Terima kasih Tuan Akif atas kongsian semua aktiviti semalam Jadi ada lagi kah yang nak share sebelum kita tamatkan Siapa ada closing semalam? Ramai yang close malam ni. Boleh share, silakan. Sila. Saya ada persoalan boleh tanya? Ya, sila. Okey, semalam di samping saya ada buat presentation melalui WhatsApp. Sebab saya ada bagi option untuk sama ada jumpa ataupun WhatsApp, dia lebih prefer untuk WhatsApp je lah untuk peringkat awal ni sebab dia agak sibuk dan dia tak tahu bila nak berjumpa. Dan pada masa yang sama saya berpeluang untuk WhatsApp beberapa klien yang sedia ada dan kawan-kawan lain lah untuk saya dapatkan referral. Dalam proses tu saya macam terfikir, saya nak minta pendapat sahabat-sahabat semua. Is it possible kalau saya buat satu e-form, contoh yang susah, yang kita tak boleh nak jumpa berdepan kan. Kadang-kadang bila nak type WhatsApp tu orang malas. Kita sediakan e-form macam Google Doc ke, kita bagi je link tu, dia tinggal isi nama, nombor telefon. Lepas tu nanti dapat kat kita. Ataupun dari WhatsApp tu lebih mudah. Macam mana ya? Untuk referral. Saya nak dapatkan referral, contohlah saya WhatsApp kawan-kawan kan. Okay, boleh tak kalau kau bagi aku nama sekian. Lepas tu saya akan buat saya akan cerita keadaan lah berapa kau boleh bantu kawan kau kalau kawan kau dalam kesusahan. Jadi boleh tak kalau kau beri beberapa nama yang boleh kau bantu untuk kenalkan hibah contohnya kan. Biasanya kalau saya dapat pun satu. Contoh kalau saya buat e-form, contohlah saya letakkan 20 nama, 20 kosong nama kat situ, saya set dalam bentuk Google Doc tu kan, ataupun apps lain yang boleh buat form, saya bagi share link, suruh diisi dalam tu saja. Di dalam tu saya dah sediakan lah nama, nombor telefon, apa hubungan dia. Dia tik je, yang isi nama dan nombor telefon. Itu saja, ada semua tik saja. Jadi mungkin ada kawan-kawan ada pengalaman pernah buat macam tu ke, ataupun biasanya straight away terus bagi nama dan nombor telefon untuk referral tu. Kita ada pengalaman lagi buat macam tu. Tapi bagi pandangan Tuan Afian macam mana? Sebenarnya bagi saya teknik kita minta referral tu yang penting. Kalau kita bagi link macam tu pun sama juga, dia nak kena klik, dia nak isi. Sebab kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Betul tak? Sama ada message ataupun isi link tu. Itu ialah teknikal cara bagi. Yang penting macam mana kita nak pengaruhi dia untuk bagi pada kita. Saya nak buat cara tu tak ada masalah pun. Cuma cara kita nak pengaruhi dia untuk bagi kepada kita, itu yang lebih penting lah daripada teknik dia bagi pada kita tu. Teknik bagi pada dia boleh message kan, dia boleh by WhatsApp, boleh hantar nama, share kontak. Cuma macam mana kita nak mempengaruhi dia untuk bagi, itu lagi penting. Faham tak saya? Jika ada kawan-kawan lain nak kongsi jawapan, silakan. Sila. Saya tu sajalah yang saya nak respon. Assalamualaikum, saya dia bukan komen lah, saya just sama sikit lah. Okay, kalau berkenaan dengan referral, kalau yang untuk buat survey mungkin boleh kot isi borang, tik-tik, dapat nombor telefon semua. Tapi apabila dia melibatkan referral ni different sikit sebab satu mestilah dia willing to bagi sebab kita nak guna nama dia. Contoh saya dapat nombor phone Puan ni dari Cik Roswani, dia kata
Cik Roswani dia kawan puan masa dekat universiti dulu, masa kat sekolah dulu. Jadi kalau dia macam selalunya orang yang bagi referral ni memang nama yang berkualiti. Kalau setakat dia bagi nama sahaja yang dia sendiri pun tidak willing to bagi, maknanya bukan dari ni lah kan. So referral dia tak jadi referral, dia jadi collate je. Situ beza dia. Kalau referral ni dia memang sangat berkualiti. That mean kata kalau 3 orang tu 1-2 orang pasti close. Dia sangat kualiti sebab kita nak kata saya nak share apa yang saya share dengan Cik Wani tu. Saya nak share apa yang saya share dengan si A, si Pulan, si B macam tu. Jadi benda tu kita nak linkkan dia berdua. Ada gitu. Saya tak tahu tapi tak pernah lagi buat lah untuk referral macam tu. Kalau nak survey ke, nak dapat kontak mungkin boleh. Gitulah. Betul. Okay, baik Kak Wani, saya faham. Terima kasih Kak Wani. Okey, terima kasih Tuan Wafi atas soalan. Jadi dah tepat pukul 9. Tepat pukul 9 pagi rasanya kita boleh tamatkan Zoom meeting kita. Jadi kita doa dulu doa dulu baru wakrai. Betul. Jadi siapa nak jadi ustaz?